sahabat Nabi yang masyhur, meriwayatkan banyak hadis. Jadi sepakat Imam Bukhari dan Muslim ke atas hadis-hadis beliau sebanyak 7 hadis. Dan antara hadis yang masyhur yang diriwayatkan oleh beliau ialah hadis ma min muslimin yatawadda fayuhsin wudu'ahu thumma yaqum fa yusalli rak'atain muqbilan 'alayhima biwajhihi wa qalbihi illa wajabat lahu jannah. Tidaklah di kalangan seorang muslim berwuduk kemudian memperelokkan wuduknya, kemudian bangkit mendirikan solat sunat wuduk 2 rakaat, mengharapkan keredaan ataupun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan wajib ataupun berhaklah baginya akan jannah ataupun syurga. Jadi beliau antara seorang qari, begitu juga mahir dalam ilmu fikih dan juga faraid. Dikatakan beliau antara yang pengumpul helaian-helaian Al-Quran, dan beliau memiliki tulisan Al-Quran, tulisan tangan yang beliau tulis Al-Quran itu sendiri. Cuma Al-Quran itu sendiri dah kita tak tahu kat mana. Dan beliau antara postman pada zaman Sayyidina Umar ketika pembukaan kota Damsyik. Beliau juga antara yang turut serta bersama-sama dengan Sayyidina Amr bin As dalam pembukaan kota Mesir dan juga kota Damsyik. Beliau digelar Radif Rasulullah. Radif Rasulullah maksudnya penunggang bersama-sama dengan Rasulullah. Apa maksudnya? Jadi beliau ni selalu menemani Rasulullah. Jadi bila dia menemani Rasulullah, jadi kadang-kadang Rasulullah naik atas tunggangan dan beliau tarik. Jadi pada suatu ketika tu Rasulullah tanya dia, "Ala tarkab?" Tak nak kau tunggang. Maksudnya asyik aku yang tunggang, kau yang tarik. Jadi waktu tu kan Uqbah ni dia macam fa ashfaqtu an takuna ma'siyatan. Aku bimbang kalau aku cakap aku tak nak naik jadi satu kemaksiatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun kata faraqibtu hunaihatan. Jadi aku pun naiklah sekejap waktu yang singkat sebagai nak memenuhi hajat Rasulullah ni. Bayangkan Rasulullah pula yang tarik dia punya tunggangan tu, dia pula yang naik. Ada tawaduk Rasulullah jugalah. Jadi Uqbah bin Amir Al-Juhani antara yang menyertai peperangan Uhud dan beberapa siri peperangan yang lain lah. Jadi kalau lihat dalam sejarah dalam buku sejarah menyatakan beberapa nama sahabat Nabi yang dikatakan dimakamkan di Jabal Muqattam ni, tidak ada yang boleh disabitkan dengan tepat kewujudan makamnya melainkan makam sahabat ni, Uqbah bin Amir. Ada yang kata Amr bin As, ada yang kata Abu Zar, tapi yang disabitkan akan kesahihannya adalah makam Uqbah bin Amir. Okey, kemudian saya masuk terus cerita Imam Ibn Hajar yang kita ziarah tadi. Jadi nama beliau adalah Ahmad ibn Ali ibn Muhammad ibn Hajar Al-Asqalani, ataupun dikenali dengan nama Ibn Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab Fathul Bari. Kalau kita lihat Fathul Bari yang 15 jilid besar tu, yang dikarang selama 20 tahun, itulah pemiliknya. Dilahirkan pada tahun 728, tak silap saya tadi, Hijrah, di Mesir juga. Keturunan beliau adalah keturunan mulia yang berasal daripada Palestin, iaitu keturunan Kinanah ibn Khuzaimah bin Mudhar. Kemudian tetapi beliau tidak pernah pergi ke sana lah, tidak pernah pulang ke Palestin. Jadi keluarga beliau telah pun melahirkan beliau dan membesarkan beliau di sini, di kota Mesir. Antara pakar dalam bidang hadis yang diberikan penyaksian ataupun diberikan penyaksian oleh gurunya sendiri, Al-Hafidh Al-Iraqi. Jadi Imam Sakhawi dalam ilmu hadis. Jadi kepakaran beliau tak disangkal lagi kerana beliau mengungguli para ilmuwan hadis ketika itu daripada sudut pembacaan yang luas, sudut pengkajian dan juga cara pengaplikasian daripada pencarian-pencarian tersebut. Dan ini dibuktikan daripada karangan-karangan beliau di lapangan ilmu hadis. Jadi sebelum beliau bapaknya pula adalah seorang pakar dalam ilmu kesusasteraan bahasa Arab. Jadi bapaknya sangat berharap Ibn Hajar menuruti jejak langkahnya untuk pakar dalam bidang bahasa Arab. Tapi bapaknya telah meninggal ketika beliau berumur 4 tahun lagi. Dan ibunya pula sebelum daripada beliau 4 tahun lagi, ibunya telah meninggal. Jadi ayah beliau telah pun mewasiatkan abangnya untuk memberikan didikan penuh kepada Ibn Hajar. Jadi telah terselah akan kecerdasan akal Ibn Hajar sejak kecil lagi. Umur 12 tahun telah menghafal Al-Quran, dan disifatkan akan keunggulan hafalan Ibn Hajar dengan dikatakan bi annahu la yaqra'u shay'an illa tada'a fi dhihni. Dia tak akan membaca sesuatu melainkan terus melekat macam seolah cetak dalam otak ada tulis.
hafalan itu. Macam seorang dia baca sekali, dia terus ingat. Itu kehebatan Ibn Hajar Al-Asqalani. Memiliki beberapa karangan, dikatakan mencapai 150 buah karangan di dalam pelbagai cabang ilmu ulum Quran, ilmu hadis, yang merupakan lapangan sebenar beliau. Bahkan beliau antara salah seorang ulama hadis yang memiliki kehebatan juga dalam ilmu sastra Arab. Jadi beliau telah menyelesaikan Ayyamul Arab. Jadi Ayyamul Arab itu seperti mana Imam Syafi'i sebelum beliau bergulungan dalam ilmu hadis, ataupun seperti mana Imam Syafi'i sebelum bergulungan dalam ilmu fikih, beliau telah pun menyelesaikan segala perkara yang dituntut kepada seorang penuntut ilmu agama, menyelesaikan segala macam ilmu di dalam ilmu bahasa Arab. Kerana ilmu bahasa Arab itu adalah kunci untuk memahami Al-Quran dan juga As-Sunnah. Jadi beliau juga antara yang telah pun menyelesaikan Ayyamul Arab, terbukti daripada karangan-karangan beliau. Bahkan beliau memiliki diwan ataupun syair-syair khusus yang dikarang ketika beliau belum lagi bergulungan dalam ilmu hadis. Jadi insya-Allah dengan keberkatan kedua-duanya sahabat Nabi Uqbah bin Amir dan Ibn Hajar, kita akan mengalir keberkatan dan kebaikan mereka dan ditunaikan hajat kita insya-Allah. Insya-Allah kita akan pergi ke makam seterusnya di tepi ni. Tambah sikit, Sayyidah Nafisah tadi yang kita tak boleh masuk. Kita panggil Sayyidah tu betulnya satu panggilan kehormatan lah, kemuliaan. Sayyidah Puan Sri, itulah yang mulia Sayyidah tu. Jadi kalau lelaki tu Sayyid lah, kalau perempuan kita panggil Sayyidah. Namanya tadi Nafisah. Kata Imam Az-Zahabi, tidak ada seorang yang berdoa di maqam Sayyidah Nafisah melainkan dimakbulkan, dimustajabkan doa dia. Imam Zahabi ni dia murid Imam Ibn Taymiyah. Tapi walaupun begitu strict dalam disiplin hadis, tapi dia mengatakan bahawa doa mustajab tadi, tuan-tuan tak dapat masuk kan, kat pagar tadi kan, Sayyidah Nafisah tadi, lepas zuhur tadi. Kemudian kita dah pergi Imam Lais bin Sa'ad ni, dan kita dah terangkan tadi siapa Imam Lais bin Sa'ad. Dan saya nak jemput tuan-tuan nanti balik Malaysia, datang ke Sahah sebab dah Masjid Negeri. Saya mengajar Bulughul Maram. Bulughul Maram itu kita Imam Ibn Hajar yang kita ziarah, yang tengah renovate tadi ni. Saya mengajar di Sahah, kita baca di Sahah Sabtu waktu duha. Masjid Negeri kita baca Rabu malam Khamis, kita Bulughul Maram. Jadi kita dah ziarah makam beliau tadi walaupun tengah renovate. Dan makam Sayyidina Uqbah bin Amir ni paling berharga lah sebab ni sahabat. Ya, jadi sahabat kalau nak bandingkan yang lain tu sahabat sangat tinggi lah. Sebab selepas Nabi sahabat lah makam as-suhbah yang paling tinggi. Maka dengan insya-Allah Sayyidina Uqbah bin Amir, Sayyidah Nafisah, Imam Lais bin Sa'ad, Imam Ibn Hajar, Allah memudahkan segala urusan kita dengan keberkatan Al-Fatihah. Ya kana Abu wa ya kana Abu wa ya Fadlallahu minkum